Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabihi rizwan syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan olehmu terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Taala itu maha meliputi ilmunya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya daripada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan juga melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang dapati tuan-tuan imam, tak lupa juga tuan Bilal kita, kemudian tak lupa juga tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, datang kuasa, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi malam ini Allah Taala ketemukan kita, izinkan perjumpaan kita malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kitab Aqidatun Najin. Aqidatun Najin maknanya pegangan orang yang berjaya ataupun kelepasan. Dan kita berada malam ni muka surat 15. Jawi 15 kan? Rumi muka surat apa? Rumi muka surat 41. Betul tak? 41. Berkata oleh musannaf, fama yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifatan. Kat situ betul. InsyaAllah yang ada kitab bersama, yang tak ada kitab dengar aja. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab iaitulah Syekh Zain Abidin bin Ali bin Muhammad Al-Qahtani wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaat ilmunya dalam dua negara, dunia dan akhirat. Baik, berkata oleh musannif, fama yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa azza itu ialah 20 sifat. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa azza itu ialah 20 sifat. So jadi 20 sifat yang wajib. Tapi ada juga kaul atau pendapat ada tambah dua lagi, iaitu sifat takwin dan juga idrak. Takwin dan juga idrak. Sebab kita ada sebutlah benda tu. Saya tak pasti kita boleh sebut tidak. Tapi yang popular bagi kita ialah 20 sajalah. Sampailah kepada daripada wujud sampailah qaul ta'ala mutakalliman. Jadi ada 20. Lawannya 20. Baik. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita itu Jalla wa azza itu 20 sifat. Diitlakkan sifat itu atas makna yang wujudi yang berdiri ia dengan mausuf. Diitlakkan ataupun dipergunakan sifat itu atas makna yang wujudi yang bahasa wujud yang berdiri ia dengan mausuf, dan itlakkan dia pula atas barang yang lain daripada zat, dan dia juga boleh itlakkan pada barang yang lain daripada zat. Inilah yang dikenaki di sini, kerana bahawasanya yang 20 ini setengahnya barang yang ada dia wujudi seperti kudrat dan iradat, dan setengah pula ada yang barang dia itu hal. Setengahnya ada hal, dia adalah hal, iaitu keadaan, seperti keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, keadaan Allah Ta'ala itu muridan. Dan setengah daripadanya itu adalah barang yang adami, seperti kidam dan juga baqa. Seperti kidam dan baqa. Baik. Jadi kalau kita lihat pada kaul ini, pendapat ini, maknanya daripada sifat 20 tu dia terbagi kepada wujudi dan hal dan juga adami. Ada 3 saja. Tapi di bawah nanti dia akan nyatakan ada 4. Ada 4 pecahan. Daripada 20 tu ada 4. Tapi yang ini dia kata 3 saja. Pertama wujudi, yang kedua hal, dan yang ketiga adami. Baik. Sebenarnya tuan-tuan dia terbagi pada 4. Tetapi yang popular biasanya wujudi, kemudian yang kedua hal, dan yang ketiga amrun i'tibari, umur i'tibariyah ataupun amrun i'tibari. Kenapa? Benda ni kat mana kita dapat sebenarnya? Wujudi ke, kan, adami ke, ataupun hal? Dia ni merujuk kepada ta'rif pada, kerana setiap orang kata kalimat wujud, kidam, baqah tu istilah tu, setiap istilah tu dia ada definisi ataupun ta'rif dia sendiri. Contohnya sifat wujud ialah al-halul wajib, dia kata al-halul wajib, satu hal yang wajib, yang tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. Mana hal? Jadi hal itu menunjukkan bahawa dianya adalah hal ya. Jadi wujud itu adalah satu sifat hal. Wujud adalah satu sifat hal. Okey. Kemudian kalau kita lihat tentang sifat apa lagi? Sifat kudrat. Kalau kita lihat pada definisi kudrat, ialah satu sifat wajibat, satu sifat yang wajib wujudiyah, satu sifat wujudiyah yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, satu sifat yang wujud yang berdiri dengan zat Allah. Jadi itu sebab ini dikatakan sebagai wujudi. Itu sebab dikatakan sebagai wujudi. Baik. Kemudian contohnya adami itulah seperti sifat kidam, baqah. Kerana kalau kita lihat kepada makna sifat kidam ataupun baqah, ialah kita menafikan lawan daripada kidam tu. Kidam makna sedia. Lawan sedia apa?
Lawan sedia tak sedia lah. Betul tak? Jadi yang tak sedia itu digunakan sebagai adami. Ada mana benda yang tiada. Ada mana benda yang tiada. Okey. Kemudian apa lagi? Bakok. Mana bakok? Ialah kekal. Lawan kekal ialah fana ataupun binasa. Jadi sifat fana dan binasa itu merupakan sifat salbiah dan dia termasuk dalam sifat adami. Adami mana bangsa tiada. Okey. Kadang sesuatu tuan-tuan, kadang suatu benda di dalam dunia ini dia terbagi kepada empat kedudukan. Pertama iaitulah namanya yang pertama namanya wujudi. Maujud. Pertama dikatakan maujud. Yang kedua dikatakan sebagai hal. Yang ketiga namanya amr i'tibari dan yang keempat namanya makduman. Makdum ataupun tiada. Yang pertama dikatakan maujudat. Maujudat benda yang ada yang boleh dilihat. Yang kedua namanya hal. Hal ni duduk di antara maujud dengan makdum. Maujud dengan makdum. Hal jatuh nombor 2. Okey. Nombor 3 namanya amr i'tibari. Amr i'tibari ni suatu benda yang ada, yang tergambar dalam kepala otak kita, tetapi dia tidak ada pada kharij. Pada luaran dia tak ada. Pada luaran tak ada, tapi dalam otak kita tergambar benda tu ada. Itu namanya amr i'tibari. Contohnya empat segi. Meja ni 4 segi tak? 4 segi kan? Sungguh tak meja ni 4 segi? Sungguh 4 segi kan? Tapi mana dia 4 segi dia? So kalau kita pegang, ini kayu. Ini kayu. Kan? Yang kita pegang sini kayu juga. So mana dia punya 4 segi tu? Maknanya benda yang tergambar dalam kepala otak kita saja. Tergambar kepala otak kita bahawa itu 4 segi. Okey, botol ni untuk bulat. Botol ni bulat kan? Okey. Mana yang kita katakan botol tu bulat? Bila kita pegang, ini plastik. Kita pegang sini plastik kan? So mana dia bulat dia? Sungguh ada tak bulat tu? Bulat ada. Tapi dia hanya pada zihin, pada otak kita saja. Dalam otak kita benda tu ada, tapi hakikatnya bila pegang tak ada. Sebab kita pegang ni bukan bulat. Yang kita pegang bukan bulat. Okey? Yang kita pegang ialah plastik. Faham kan? Dan tentang kiaslah benda-benda yang itu namanya amr i'tibari. Semana sesuatu benda tu pertama namanya wujudi, maujud benda yang boleh dilihat. Yang kedua namanya hal. Hal ni antara maujud dengan makdum. Antara benda yang ada dengan tak ada. Kemudian yang ketiga amr i'tibari. Amr i'tibari ni duduk nombor 3 ni. Nombor 3. Dia tak jatuh, tak naik kepada hal, dan dia juga tak naik, tak jatuh kepada makdum. Tak jatuh kat makdum, kat bawah, dan dia pun tak naik ke atas. Okey. Dan yang keempat sekali ialah makdum. Makdum benda yang tak boleh dilihat dah. Gitu. Baik, kita ulang semula. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa'azza itu 20 sifat. Ditelakkan sifat itu atas makna yang wujudi, yang wujud, yang berdiri ia dengan mausuf, yang disifatkan. Dan ditelakkan pula atas barang yang lain daripada zat. Inilah dia kenaki di sini kerana bahawasanya yang ke-20 ini setengahnya barang yang wujudi. Yang 20 tu setengahnya ada yang wujudi. Okey, contohnya kudrat idarat. Kudrat idarat termasuk dalam sifat wujudi. Kemudian dan setengah daripada ni barang yang hal. Seperti keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa dan keadaan Allah Ta'ala itu yang muridan. Hal ataupun amr i'tibari pun boleh. Kita nak katakan sifat ma'nawiyah itu kita nak katakan sebagai hal, ataupun kita nak katakan amr i'tibari pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi di sini dikatakan bahawa kaunu qadiran, kaunu muridan ini sifat ma'nawiyah kan? Dia sifat ma'nawiyah. Dia sifat ma'nawiyah ada 20. Ada 7. Okey. Jadi kaunu ta'ala qadiran dan muridan ini dia termasuk dalam sifat hal dan boleh juga kita katakan sebagai amr i'tibari. Amr i'tibari. Dia tak naik pada tingkatan maujud dan tak jatuh pada tingkatan ma'lum.
Dan setengah daripadanya barang yang adami seperti kidam dan bakoh. Kidam, mana kidam itu sedia, mana bakoh itu kekal. So kenapa kita namakan sebagai adami? Tiada. Kita tengok pada lawan dia. Lawan kidam tu apa dan lawan bakoh tu apa. Itu sebabnya dikatakan sebagai adami. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh? No kan? Baik. Dan barang yang mensabit dengan dia oleh musannif daripada bahawa yang wajib tafsir itu 20 sifat, dan yang mustahil secara tafsili seperti mana terperinci pun demikian juga, maka dibinakan atas kaul yang berkata dengan subut ahwal subut ahwal yang diperbuat atas tariqah yang berkata dengan bahawa segala perkara itu 4 bahagi. Segala perkara itu 4 bahagi. Jadi nak kata pada kita kan bahawa sifat tu ada 20. Okey, sifat wajib mu'talah ada 20. Dan lawannya pun 20. Secara tafsir dan juga secara tafsiri, mustahil tafsiri. Kemudian di antara sifat-sifat tadi ada yang sifat subut ahwal. Mana sifat ahwal ataupun sifat hal ada kepada salah satu daripada sifat yang 20 tadilah. Kenapa? Kerana kita berpegang dengan tariqat mana jalan yang berkata dengan bahawa segala perkara itu terbagi pada 4. Pertama maujudat, iaitu barang yang sah dilihat dengan dia. Kita katakan maujudat. Dan yang kedua namanya makdumat. Makdumat ialah barang yang tiada subut baginya. Kalau maujudat adalah benda yang boleh dilihat, yang nampak, kita katakan maujudat. Yang kedua makdumat, iaitu barang yang tiada subut baginya. Dan yang ketiga ahwal. Ahwal ni ialah wasitah perantaraan antara maujudat dengan makdumat. Macam saya cakap tadi lah, ahwal ni jamak daripada halun. Mufradnya halun, halani ahwal. Hal mana sesuatu benda keadaan. Hal ni kita boleh katakan sebagai amrul i'tibari pun boleh. Kita nak kata hal pun boleh, nak kata amrul i'tibari pun boleh. Baik. Kemudian yang keempat umurul i'tibariyah ataupun amrul i'tibari. Amrul i'tibari iaitu barang yang baginya subut tetapi tiada naik kepada derajat ahwal dan tiada turun ia kepada derajat makdumat. Dia tak naik kepada tingkatan ahwal ni dan dia tak turun ke makdum. Kan saya cakap tadi setiap satu benda itu kan 4 perkara kan. Dia 4 perkara. Pertama maujud. Okey. Yang kedua ahwal ataupun hal. Yang ketiga amrul i'tibari ataupun umur i'tibariyah. Dan yang keempat namanya makduman. Okey. Bila kita sebut umur i'tibariyah ataupun amrul i'tibari, dia tak naik kepada tingkatan hal dan juga tak turun kepada tingkatan makdum. Okey. Bila kita sebut hal dia tak naik kepada tingkatan maujudat dan dia pun tak turun kepada tingkatan makdumat. Mana contoh sifat hal? Wujud termasuk dalam sifat halun. Wujud ialah satu sifat halun. Kalau tuan-tuan tak percaya wujud ni satu sifat halun, tuan-tuan boleh lihat di muka surat 23. Muka surat 23 kan? Okey, yang tengah-tengah tu. Okey. Wujud ialah halun sabitun li zat ma damatiz zat ghairu muallatin bi illatin. Wujud ialah satu hal yang sabit bagi zat selama mana ada zat kan yang tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana, yang tiada disebabkan dengan sesuatu sebab. Itu dikatakan sebagai wujud. Nampak tak? Jadi wujud tu termasuk dalam sifat hal. Wujud termasuk dalam sifat hal. Okey. Kemudian macam kidam, bakoh,
Muhalafatu ta'ala lil hadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wahdaniyat. Okey, ni termasuk dalam sifat apa? Ni termasuk dalam sifat amrun i'tibari. Dan kita boleh juga masukkan dalam sifat adami pun boleh. Amrun i'tibari pun boleh, adami pun boleh. Kemudian kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, ni termasuk dalam sifat wujudi. Dia termasuk dalam sifat wujudi. Okey. Kemudian kaunu ta'ala qadiran, kaunu ta'ala muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, ini termasuk dalam sifat amrun i'tibari. Ataupun kita boleh sebut juga sebagai sifat haliyah. Haliyah pun boleh, amrun i'tibar pun boleh. Faham kan? Yang biasa yang kita tahu kan, sifat tu daripada 20 sifat tu ialah kita pecah pada sifat nafsiyah. Nafsiyah okey, nafsiyah, salbiyah, ma'ni, manawiyah. Tu yang biasa terdengar. Tapi sebenarnya ada lagi pecahan dia. Yang itulah haliyah, okey, maujudah, haliyah, amrul i'tibari dan juga ma'duman. Ma'duman. Okey. Pertama wujud. Wujud ini kita boleh namakan sebagai satu sifat haliyah. Kalau lihat pada definisi wujud itu ialah haliyah. Kemudian qidam, baqah, muhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wahdaniyat. Okey, ni termasuk dalam sifat amrun i'tibari. Dia masuk dalam sifat amrun i'tibari, dan kita juga boleh namakan sebagai sifat haliyah. Kita juga boleh namakan sebagai sifat adami. Kita boleh katakan sebagai sifat adami kerana kita lihat kepada lawan dia. Lawan wujud, lawan qidam tu apa? Lawan baqa' tak apa. Kita tengok pada lawan itu. Maka kita boleh namakan sebagai sifat adami. Kemudian kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar. Ini termasuk dalam sifat wujudiyah, wujudi. Sifat wujudi. Faham Kemudian yang qaulu ta'ala qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, ini termasuk dalam sifat amrun i'tibari. Boleh tuan-tuan? Boleh Baik, kita tengok semula. Baik. Dan barang yang kita ulang balik atas tadi. Dan barang yang mensabit dengan dia oleh musannif daripada bahawa yang wajib tafsir itu 20 sifat. Dan yang mustahil tafsir pun seperti demikian juga 20 sifat. Iaitu dibenarkan atas kaul yang berkata dengan subut ahwal, subut hal yang diperbuat atas tariqah atau jalan yang berkata dengan bahawa segala perkara itu terbagi pada 4 perkara. Pertama, maujudat. Maujudat ialah barang yang sah dilihat dengan dia. Yang kedua, ma'duman. Maklumat barang yang tiada subut bagi dia. Yang ketiga, ahwal ataupun hal. Kan? Ahwal atau hal ini ialah wasitah perantaraan antara maujudat dengan ma'duman. Dia tengah-tengah. Okey. Dan yang keempat, amrul i'tibari ataupun umur i'tibariyah, iaitu barang yang baginya subut tetap tetapi tiada naik kepada derajat halun, ahwal, dan tiada turun dia kepada derajat ma'duman. Nak naik pun tak dan turun pun tidak, dia duduk tengah-tengah. Itu namanya amrul i'tibari. Baik. Tiada atas kaul yang menafikan dia. Ini berpegang pada kaul pendapat yang tiada menafikan 4 pecahan tadi. Ini berpegang kepada pendapat yang menyatakan ada 4. Bukan pendapat menyatakan selain daripada 4. Macam tu. Okey. Yang ini musannif membilang 20 sifat itu tiada menjalani ia atas kaul yang menafikan ahwal yang diperbuat atas tariqah yang berkata dengan bahawa segala perkara itu 3 bahagi jua, maka hanyalah. Jadi musannif ni berpegang kepada pendapat yang menyatakan bahawa sesuatu perkara tadi terbagi pada 4. Ada juga kaul menyatakan bahawa satu perkara itu bukan 4, 3 saja. Dengan dia buang sifat halun. Halun ataupun ahwalun tu kita buang. Kita tak nak dah. So kita nak 3 je. Okey, pertama maujudat, yang kedua amrul i'tibari, dan yang ketiga ma'duman. So halun ni kita buang. Jadi 3 lah.
Tapi musannif berpegang pada pendapat 4 tadilah. 4 pecahan. Sesuatu hal ataupun sesuatu perkara tadi. Baik, kemudian tuan-tuan, bermula tariqah atau jalan atau pendapat. Bermula tariqah ini ialah yang rajih, yang menyatakan 4 pecahan itu adalah jalan yang rajih, yang kuat. Tetapi telah berkata oleh setengah ulama yang muhakkik bermula yang sebenarnya bahawa tiada hal, kerana bahawa hal itu mustahil. Tapi pendapat ulama yang muhakkikun, ulama yang tahqiq tuan, dia kata 3 je, hal tak masuk pun, dia kata hal tu tak ada. Sebenarnya 3 saja, maujudat, amr i'tibari dan juga maklumat. Ini kata setengah ulama yang muhakkikun, yang tahqiq lah, yang kuat. Bermula yang sebenarnya bahawa tiada hal, sifat halun tak ada, kerana ia hal itu, sifat halun itu mustahil. Tetapi berkata oleh tuan-tuan, oleh musannif di dalam setengah kitabnya dan dengan jumlahnya, maka masalah ini masyhur khilaf dia. Serupa-rupanya masalah 2, 3 ke 4 ke sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama tauhid sendiri. Dia kata masyhur khilafnya. Dan bagi tiap-tiap daripada 2 kaul ini, itu ada beberapa dalil yang diketahui dengan dia daripada tempatnya. So daripada tiap-tiap daripada 2 kaul tadi, ada menyatakan 2, ada menyatakan 4, ada menyatakan 3 dan sebagainya, masing-masing sebenarnya pun ada hujah masing-masing. Ada pendapat-pendapat mereka, mana ada asas mereka dan ada dalil mereka kenapa mereka kata pada sifat 20 tu hanya terpecah pada 4 dan menyatakan terpecah kepada 3 sahaja. Baik. Faham tuan-tuan Boleh Boleh. Dan kata musannif di dalam kitab Syarah Wusta, jahil dengan ini hal tiada memberi mudarat pada akaid, kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya. Jadi sesiapa yang jahil tentang sifat halun tadi ataupun ahwal itu, halun ni mufrad, jamaknya ahwal. Kalau kita jahil dalam bab ni pun tak memberi mudarat apa-apalah. Sebenarnya benda ni rumit gitu. Benda ni susah nak fikir. Benda yang basic-basic pun kadang pening kepala ustaz nak fikir. Apalagi kalau benda yang rumit-rumit, yang susah-susah. Kan? Jadi kata musannif sekarang, dia kata dalam kitab Syarah Wusta, dia kata jahil dengan ini halun tiada memberi mudarat pada akaid iman, simpulan iman, kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya Allah. Tiada sabit bagi dirinya Allah Ta'ala halun tadi. Dan tiada dengan iktibar bagi yang lain, yakni yang lain daripada dirinya Allah ataupun dirinya zat Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat mana itu dengan zat, dan tiada ia pekerjaannya lebih di atas demikian itu zat, maka adalah pada kaul ini dikatakan keadaan Allah Ta'ala itu qadiran yang berkuasa, itu ibarat daripada berdiri kudrat ataupun kudwah kekuatan dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada sifat yang lain lagi, ulang semula tuan-tuan. Jadi jahil dengan hal ini, dengan ini hal tiada memberi mudarat pada akaid, simpulan iman kita, kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya Allah Ta'ala akan tu sifat halun itu. Sifat halun itu tidak sabit bagi Allah Ta'ala. Okay? Dan tiada dengan iktibar bagi yang lainnya daripada zat Allah Ta'ala, yakni yang lain daripada dirinya Allah. Kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat mana itu dengan zat, dan tiada ia pekerjaannya lebih daripada zat itu, maka adalah pada kaul ini dikatakan keadaan Allah Ta'ala itu qadiran, berkuasa, itu ialah ibarat ataupun amrul iktibari daripada berdiri kudrat dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi mana sifat manawiyah. Kalau kita lihat kepada sifat manawiyah, kita lihat kepada sifat manawiyah kan,
Kaunu ta'ala qadiran, kaunu ta'ala muridan, kaunu ta'ala hayan, kaunu samian, kaunu ta'ala mutakalliman, kaunu ta'ala basiran. Ini semuanya amrul itibari. Ini semua amrul itibari. Ini namanya amrul itibari. Dia bukan sifat wujudi. Okey, itu sebabnya kan bila kita sebut kaunu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala berkuasa itu, iaitulah ibarat. Ibarat adalah satu pemahaman daripada berdirinya kudrah ataupun kekuatan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada wasitah, tidak ada sifat yang lain daripada itu. Ya, sifat yang lain yang selain daripada qadiran itulah. Dan sifat qadiran ini satu sajalah. Satu saja. Qadiran ini sifat mani. Sifat mani duduk kepada kudrah. Okey, kudrah ini dia ada sifat takluk. Ada 6 sifat takluk: kudrah, iradah, ilmun, sama masar kalam. Bila kita sebut sifat ma'ani ataupun sifat kudrah, melazimkan kepada ma'nawiyah. Melazimkan sifat ma'nawiyah. Sifat kudrah ini adalah wujudi, benda yang tetap bagi Allah Ta'ala. Sedangkan sifat ma'nawiyah, qaunu ta'ala qadiran, itu dialah merupakan sifat amrun iktibari. Amrun iktibari. Dia hanya dipaham pada zihin saja, tapi kalau kita pegang, tak ada. Tak ada pun, tak wujud. Macam tu. Boleh tuan-tuan Baik, sekali lagi ulang balik Ustaz. Ulang balik. Okey. Dan kata musannif dalam syarah Musta, dia kata jahil dengan ini halun. Kan ada 4 tadi kan. Okey. Maujudat, halun, amrul itibari dan juga maklumat. Jadi kita jahil tentang halun ini. Yang nombor 2 ni. Okey, jahil dengan ini halun, tiada memberi mudarat kepada aqaid ataupun simpulan iman. Kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya Allah Ta'ala itu sifat halun. Tak sabit. Sifat halun tak ada. Okay? Dan tiada dengan iktibar bagi yang lainnya. Bagi lainnya dirinya Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat mani itu dengan zat. Kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat mani itu dengan zat, dan tiada ia pekerjaan lebih atasnya yang demikian itu. Okay. Jadi sifat kudrat itu ialah satu sifat yang berdiri dia pada zat Allah Ta'ala. Sifat kudrat ialah satu sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia bukan pekerjaan yang lebih. Dia bukan satu pekerjaan lebih daripada itu. Okay. Maka adalah pada kaul yang dikatakan keadaan Allah Ta'ala itu qadiran itu ibarat daripada berdiri kudrat dengan zat Allah dan tidak ada sifat yang lain lagi. Tidak ada sifat yang lain lagi. Okey. Baik, kemudian yang ketahui olehmu. Baik, yang seterusnya kita lihat kemudian bawah tu. Ketahui olehmu tuan-tuan bahawa kaul ini bukan ia menafikan sifat manawiyah. Jadi kalau kita lihat pada kaul ini tuan-tuan, pendapat ini bukan dia nak menafikan sifat manawiyah. Sifat manawiyah tetap ada. Bila kita katakan kudrat ialah satu sifat yang duduk pada zat Allah, okay? Kemudian tidak ada satu pekerjaan yang lebih, tidak ada satu pekerjaan yang lebih kepada zat, seolah macam menafikan sifat manawiyah. Seolah kita nak menafikan sifat manawiyah. Sebenarnya dia tidak menafikan sifat manawiyah, dia kata. Sifat manawiyah lah sifat kudrat, sifat kudrat. Dan sifat kudrat pun ada takluk. Mana takluk sifat kudrat? Takluknya ialah sifat manawiyah. Qaunu ta'ala qadiran. Kan? Kemudian murid iradat. Sifat iradat ialah sifat ma'ani. Dia adalah bensu wujudi. Kemudian dia ada satu sifat takluk. Mana dia? Qaunu ta'ala muridan. Qaunu ta'ala muridan pula termasuk dalam sifat manawiyah. Termasuk dalam sifat manawiyah. Baik. Jadi kalau kita katakan dengan pendapat atas tadi, ketahuimu bahawa kaul ini bukan ia menafikan sifat manawiyah. Itu semata-mata
hanya ia menafikan sifat yang asing daripada sifat ma'ani itu jua. Jadi maknanya kalau kita lihat pada kaul yang atas tadi, kan, dia bukan nak nafikan sifat manawiyah. Sifat manawiyah tetap ada. Cuma yang dia nak nafikan tadi ialah mana-mana sifat yang asing daripada sifat ma'ani. Yang asing daripada sifat ma'ani. Dua. Kerana orang yang menafikan sifat manawiyah itu kufur ataupun kafir, ia seperti yang lagi akan datang sebutnya. Kalau kita nak menafikan sifat manawiyah tak boleh, tuan-tuan. Kalau kita nafikan sifat manawiyah, jadi maknanya tinggallah orang kata tuan 13. Tinggallah 13 kan. Semana sifat wajib Allah Taala tu 13 lah. Bukanlah 20. Macam kan? Sedangkan kita tahu sifat yang wajib Allah Taala tu ada 20. Jadi kalau seandainya kita menafikan sifat manawiyah, semuanya ada 13 lah sifat Allah Taala. Jadi yang kita nafikan itu bukan sifat manawiyah. Kata musannaf, yang kita nafikan itu sifat yang asing. Yang asing daripada sifat ma'ani. Dua. Okey, kerana orang yang menafikan sifat manawiyah itu kafir atau kufur, ia yang lagi akan datang sebutnya. Dan atas kaul yang mensabitkan hal itu, iaitu kaul yang muktamad, berkata ia kaunuhu qadiran. Itu bukan ibarat yang berdiri kudrat dengan zat. Okey. Dan atas kaul yang mensabitkan hal, kalau kita lihat pada kaul atau pendapat yang menyatakan hal, sifat hal ini ada sebenarnya. Ada sifat hal ini. Bukan tak ada pun, dia kata. Kalau atas tadi kita lihat kepada pendapat yang berpegang bahawa hal ini tak ada, kita kena buang sifat hal ni. Tapi kalau lihat pendapat bawah tu, dia kata hal ini ada, kita tak boleh nafikan hal ini. Dan atas kaul yang mensubut meletakkan hal itu, iaitu kaul muktamad, berkata ia kaunuhu qadiran. Itu bukan ibarat daripada berdiri kudrah pada zat. Dan sesungguhnya ia sifat yang lain daripada kudrat, yang sabit pada zihin, tiada maujud ia pada kharij. Jadi hal tadi tuan-tuan, hal tadi makna satu sifat yang duduk pada zihin, pada kepala otak kita, tetapi pada kharij tidak ada. Sama juga, sama macam amrul iktibari juga, dia kata. Sama juga dengan amrul iktibari. So mana hal tu tak boleh kita buang, dia kata. Cuma dari segi istilahnya berbeza. Ini amrul iktibari, ini hal. Tapi dari segi definisi sama aja. Hal itulah amrul iktibari, dan amrul iktibari itu hal, dia kata. So maknanya halun kita tak boleh nak buang. Mesti ada juga, dia kata. Dan tiada makdum pada zihin. Dan tiada makdum pada zihin yang lebih ia daripada berdiri kudrah, yakni yang lain daripada berdiri kudrah dengan zat. Baik, ulang semula tuan-tuan. Dan atas kaul yang mensabit hal itu, iaitu kaul muktamad. Kaul yang muktamadnya yang dia boleh kita peganglah. Berkata ia kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Itu bukan ibarat daripada berdiri kudrah dengan zat. Jadi bila kita sebut hal tuan-tuan, maknanya bukan amrul iktibari, dia kata. Bila sebut hal, mana bukan amrul iktibari. Hal-hal lah, amrul iktibari lah. Dan sesungguhnya ada ia sifat yang lain daripada kudrat, yang sabit pada zat, pada zihin, pada pemikiran kita, tiada maujud ia pada kharij. Dan tiada makdum pada zihin. Tiada makdum pada zihin yang lebih ia daripada berdiri kudrat, yakni yang lain daripada berdiri kudrat dengan zat. So maknanya ada dua kaul lah. Satu kaul menyatakan bahawa hal itu ialah amrul iktibari. Amrul iktibari itu hal. Bila kita sebut ibarat tu amrul iktibari dah tu. Kan ada perkataan ibarat kan? Ibarat itu ialah amrul iktibari. Tapi digunakan perkataan ibarat. Okey? Dan boleh juga kita katakan bahawa hal itu termasuk dalam amrul iktibari. Amrul iktibari itu hal itu amrul iktibari juga.
Okey. Ini permainan istilah tuan-tuan. Ni payah sikit benda ni. Tapi yang kat bawah kan nanti dia dah susah, dah senang sikit lah. Kat benda ni kat susah, payah susah sikit. Tahap ni memang susah. Nanti bila kita dah masuk kata musannif wa ya wujud tu, kat bawah tu dia dah senang balik. Macam tu je. Boleh Dan kudrat dan kaunuhu qadiran itu, kaunu qadiran itu atas kaul ini dua sifat. Antara keduanya lazim melazimi. Jadi kudrat dengan kaunu ta'ala qadiran itu dua sifat yang lazim melazimi di antara satu sama lain. Kudrat ialah sifat ma'ni, kaunu qadiran ialah sifat manawiyah. Cuma bezanya kudrat ialah sifat wujudi, sedangkan kaunu qadiran itu ialah sifat halun ataupun amrul iktibari. Okey. Jadi kudrat dan kaunu ta'ala qadiran itu ialah dua sifat yang lazim melazimi di antara satu sama lain. Maka kaunu ta'ala qadiran itu melazimkan kudrat yang berdiri ia pada zat Allah. Maka tak kala berdiri kudrat itu melazimkan kaunu ta'ala qadiran. Bila kudrat tadi berdiri pada zat Allah, maka melazimkan sifat manawiyah, kaunu ta'ala qadiran. Begitu juga sifat iradah berkehendak. Bila sifat iradah duduk pada zat Allah, sifat iradah duduk pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan kaunu ta'ala muridan. Kadang Allah Taala itu yang berkehendak. Kadang Allah Taala yang berkehendak itu termasuk dalam sifat maknawiyah. Sedangkan kudrat termasuk dalam sifat ma'ni. Sifat ma'ni ialah bangsa wujudi. Okey, sifat maknawiyah ialah bangsa hali ataupun amrul itibari. Boleh tuan-tuan Boleh. Baik. Baik. Baik, seterusnya, maka barang siapa menafikan sifat manawiyah itu atau nafi sesuatu sifat daripadanya, jadi kafir. Nampak? Nauzubillah min zalik. Maka barang siapa yang menafikan sifat manawiyah itu atau nafi sesuatu sifat yang sifat daripadanya, jadi kafirlah dengan ijma' ulama. So makna kita tak boleh menafikan sifat manawiyah. Walaupun tuan-tuan ada perbezaan pendapat di antara Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Kan saya dah cakap hari itu, kalau kita berpegang dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari, sifat yang wajib Allah Ta'ala itu dia ada 13 saja. Kenapa? Kerana dia tidak menghitung sifat manawiyah. Kalau kita berpegang dengan pendapat Abu Mansur Maturidi, sifat yang wajib Allah Ta'ala ada 20. Sifat Allah Ta'ala ada 20. Okey. Kalau kita berpegang dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari, sifat yang wajib Allah Ta'ala itu ada 13 saja. Dia hanya sampai kalam saja. Kaunu ta'ala qadiran muridan itu tak termasuk, dia kata. Kenapa? Ada 13 saja. Kerana bila kita dah sebut kudrat, kan, sudah tentu dah ada kaunu ta'ala muridan, qadiran. Bila kita sebut kata iradah, sudah tentu ada sifat manawiyah, dah duduk dalam tu dah. Mana sifat manawiyah tu dah duduk dalam iradah itu. Dan muridan tu dah ada kat situ. Jadi kenapa nak ada sifat manawiyah lagi, dia kata. Itu pendapat Abu Hasan Asy'ari. Okey. Yang pendapat yang paling masyhur, yang biasa kita pakai ialah 20. Pertama nafsiyah, kedua salbiyah, ketiga ma'ni dan juga keempat manawiyah. Ini yang masyhur di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah lah. Walaupun tuan antara Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi mereka ada khilaf di antara pendapat tadi. Boleh tuan-tuan maka barang siapa menafikan sifat manawiyah itu atau nafi sesuatu sifat daripadanya, jadi kafir dengan ijma' ulama. Kerana adalah ia sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ittifaq Ahlussunnah dan juga Mu'tazilah. Semana Ahlussunnah dan juga Mu'tazilah pun mereka sepakat. Tuan-tuan, ada 20. Walaupun Mu'tazilah mungkin ada perbezaan-perbezaan lain yang kadang-kadang berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita nak kata sini pun, mana Mu'tazilah pun kata pun ada 20 juga. Malah Mu'tazilah pun kadang-kadang bahas berkenaan dengan wujud, qidam, baqah, mereka pun bahas juga masalah ni.
Cuma mereka ada berbeza pendapat dengan orang kata Ahlussunnah wal Jamaah. Kesalahan orang yang tiada mengetahui ia akan maknawiyah tiada kafir seperti barang yang telah lalu sebutnya. Wasalahalah orang tu memanglah dia ni memang tak faham sangatlah tentang masalah manawiyah salbiyah ni. Ini dimaafkan, dia kata. Kadang dia punya pemikirannya mungkin tak boleh nak capai benda-benda macam ni lah. Apalagi kalau benda-benda ni complicated, susah nak faham. Yang senang-senang pun tak faham, ni yang paling susah pun tak. Lagi aku tak faham, kan? Faham kan? Jadi persalahan orang yang tiada mengetahui ia akan manawiyah tiada kafir seperti barang yang telah lalu sebutnya. Dan demikian lagi barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya, yakni daripada lazimnya, seperti berkata ia Allah Ta'ala itu tiada qadiran, tiada berkuasa, umpamanya dengan zatnya Allah, dan tiada dengan sifat qadar yang berdiri dengannya, jadi kafir juga. Jadi kafir juga. Ulang semula. Dan demikian lagi barang siapa menafikan sifat ma'ani, dia nafikan sifat ma'ani daripada asalnya, yakni daripada lazimnya sifat ma'ani, seperti berkata Allah Ta'ala itu tiada qadiran, tiada berkuasa, umpamanya dengan zat Allah Ta'ala tiada berkuasa, dan tiada dengan sifat kudrah, kata mana kudrat yang berdiri dengan dia, maka jadi kafirlah orang yang berkata Allah Ta'ala ni tidak ada qadiran, tidak ada berkuasa. Hakikatnya Allah Ta'ala itu berkuasa. Okey. Kesalahan orang yang tiada menafikan dengan asalnya, seperti golongan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah berkata ia tiada bagi Allah Ta'ala itu sifat ma'ani, dan sesungguhnya ia qadir, berkuasa dengan zatnya Allah, dan alam ini dengan zatnya, dan alim mengetahui dengan zat Allah Ta'ala. Ini pahaman Mu'tazilah, kata. Mu'tazilah kan berbeza, dia berbeza dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Di sesuatu tempat lah, di sesuatu tempat mereka ada persamaan dengan Ahlussunnah. Di sesuatu kadang pula, kadang dia khilaf pula, kan, berselisih juga pendapat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka contoh dalam bab ini, contoh dalam bab ini mereka menafikan sifat ma'ani, sedangkan sifat ma'ani adalah sifat wujudi yang duduk pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam ini sifat yang duduk pada zat Allah. Jadi kita jangan menafikan sifat ma'ani itu. Tapi golongan Mu'tazilah mereka menafikan sifat ma'ani itu. Dia kata sifat ma'ani ini tak ada. Tapi yang ada apa? Kudrah. Dia kata kudrah ada, iradah ada, ilmu ada, tapi ma'ani ada tak? Tak ada, dia kata ma'ani. Nampak? Dia ada perbezaan ke situ. Kesalahan orang yang tiada menafikan dengan asalnya, seperti golongan Mu'tazilah, berkata ia tiada bagi Allah Ta'ala sifat ma'ani, dan sesungguhnya ia qadir, dia berkuasa dengan zatnya. Dia kata Allah Ta'ala tu qadir, berkuasa, tapi sifat ma'ani tak ada. Dia kata berkuasa lah berkuasa lah Allah Ta'ala tu, tapi kan berkuasa tu sifat ma'ani. Dia tak ada ma'ani, dia kata. Nampak? Dia tak ada istilah-istilah macam nafsiyah ke, salbiyah ke, ma'ani ke, manawiyah tu tak ada istilah kepada golongan Mu'tazilah. Tak ada. Tapi dia kata kudrah ada, iradah ada tak? Ada. Dia kata sama ada tak? Ada. Dia kata. Jadi mana sama tu mendengar dengan zatnya, bukan dengan sifat dia. Tapi apa yang kita faham dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini, Allah Ta'ala itu berkuasa dengan zat dia. Berkuasa dengan zatnya. Kalau Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat dia, kalau Allah Ta'ala melihat dengan sifatnya, Allah Ta'ala melihat dengan sifatnya Allah. Kalau mendengar tu Allah Ta'ala mendengar dengan sifatnya Allah. Mu'tazilah pula berbeza. Dia kata Allah Ta'ala tu melihat dengan zat dia. Kalau mendengar tu mendengar dengan zatnya Allah, bukan mendengar dengan sifatnya Allah. Nampak tak? Dia main kat situ lah. Dia main situ. Nampak perbezaan kat situ.
Kesalahan orang yang tiada menafikan dengan asalnya seperti Mu'tazilah, berkata ia tiada bagi Allah Ta'ala sifat mani, dan sesungguhnya ia qadirun, berkuasa dengan zatnya, dan alimun, mengetahui dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Demikian lagi hingga akhirnya, tiada kufur i'tikad ini, tetapi fasik dan bid'ah sahaja. Dia tak masuk dalam kufur, dalam kafir, tapi fasik dan juga bid'ah sahaja. Dan hasilnya bahawasanya terbagi sifat itu atas 4 bahagi. Pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, ketiga sifat manawiyah, dan keempat sifat ma'ni. Sifat ma'ni. Sifat nafsiyah ialah wujud. Sifat salbiyah qidam, baqa, mu'alafatu ta'ala al-hawadis yang ta'ala binafsih. Okey, sifat manawiyah qaunu ta'ala qaridan muridan hanya samian tu. Keempat sifat ma'ni, qudrah, iradah, ilmu, samad, basar, sampailah kalam. So jumlahnya ada 20. Okey, yang 20 tadi tu yang terpecah lagi tadi. Terpecah lagi maujudat, kan? Maujudat, halun, amr itibari, dan maujudat atas, maujudat atas, halun berdua bawah, amr itibari, dan juga maklumat. Banyak pecah ada. Boleh tuan-tuan? Lu tak masuk sifat ta'alluq lagi tu. Ada daripada sifat ta'alluq tu dia duduk pada sifat ma'ni pula. Sifat ma'ni ada 7. Sifat ma'ni 7. Daripada 7 tadi 6 saja sifat ada ta'alluq. Sifat hayat tak ada ta'alluq. Itu pula. Warning lah ustaz dia kata. Okey kan? Cukup sekadar tu perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang sama lagi, dan barang siapa. Lepas itulah. Boleh? Kat sini ada buku ni. Buku ni ada. Saya beli dekat Ustaz Mahdi tu. Dia tulis kat sini. Sini ada maujud, hal, amr i'tibari, dan juga ma'dum. Okey, maujud, hal, amr i'tibari dengan ma'dum. Okey. Maujud ialah ada, boleh lihat, halun keadaan. Okey, kemudian amr i'tibari ada pada zihin, perkiraan dan pandangan. Okey, tapi tak ada, pegang tak ada. Ma'dum tiada sama sekali. Macam tu. Siapa nak ni? Nak boleh photostat lah, boleh. Nak photostat nanti bagikan saya balik. Ya. Harga 25. Itu yang Ustaz Mahathir datang itu, dia bagi ceramah. 4 siri ceramah dia bagi. Ada jual benda lah. Itu. Kalau nak ni boleh order lah. Boleh order dengan dia. Boleh tengoklah. Ambil ni. Cuba nak. Dah sudah bagi kat saya balik lah. Saya pun nak pakai juga. Habis saya tak ada soalan tak? Tengok sekarang ni dia pecahan tu banyak. Kalau kita dapat gambar rajah ni, sebab tadi 4 bagi dan bawah dia ada 4 bagi pula. Dia ada hubung kait dengan kalau yang 4 yang atas ni yang 4 orang. 4 yang atas mana? Yang ada maujud. Okey, lepas tu? Kemudian yang bawah tadi ada yang 4 bagi tadi. Nafsiyah. Ada juga kaitan dia. Jadi benda ni makin kompleks. Kompleks. Jadi kalau kita bisa dapat sampai ke dalam bentuk gambar ada maknanya mudah kita nak faham. Kat situ ada. Kita boleh tengok situ. Kalau ada kalau sebab kita nak menulis tu kadang tak ada masa nak menulis boleh ambil situ photostat lah, ataupun kalau tak nak photostat, yang original kena order dengan saya pun ada nombor dia.
nombor yang jual budak yang jual kitab tu mana nombor saya? Boleh tengok sini. Situ 25. Nanti saya bagi nombor. Boleh kontak lah. Boleh. Nombor Ustaz Mahathir pun ada kat saya. Nombor yang jual buku tu pun ada. Boleh tengok situ. Mana? Okey dah lah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahu zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyana fataya alim la ilaha illa qulubana fi nuri ma'rifataka wa ta'amufin. Allahumma baghina bidin Allahumma baghina bidin Allahumma ij'alna hadza jama'al marhuma wa tafarraqana wa tafarraqal masum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.